secara peribadi bahawa NGO ya satu sudut dia mampu develop dalam komuniti, tetapi dia hanya dalam komuniti sajalah. Dia tak boleh pergi kepada masyarakat. Kerana dia terikat dengan beberapa isu bajet, pembunuhan dan macam-macam lain hal lagi. Uki Bangkit dia tak terikat itu semua. Dia lebih kepada kesedaran awam macam sebut tadi. Dia betul Ismail Salim, Profesor Ismail Salim, antara saya kira satu sesi pertama beliau Uki. Dan kena tahu juga bahawa dia dilantik pun sebenarnya kerana nak meluluskan Akta Uki 2008. Dan dalam perbincangan awal Akta Uki sebenarnya daripada pihak NGO sendiri dah nak masukkan apa yang disebut sebagai anti-discrimination tadi. Tetapi sangat menyedihkan, perkara-perkara itu dibuang, diketepikan bila sampai kepada Jabatan Peguam Negara. Itu yang sangat menyedihkan. Itu antara saya kira faktor psikologis yang mendorong OKU untuk melihat balik kraft perjuangan diorang. Itu juga macam saudara Hasan dia ada sumbangan-sumbangan dia. Macam saya kata tadi, kita cuma melestarikan apa yang mereka telah buat. Dan adalah beberapa cerita-cerita lain yang saya rasa tak sesuai kita videokan. Mungkin kita boleh kongsikan di luar sesi ni nanti. Okey, pasal persoalan pendidikan tadi, tentang pendidikan tadi. Betul. Persoalannya sekarang PDK, pemulihan dalam komuniti. Ada ibu bapa yang mempunyai anak-anak Down syndrome, psikopasi ataupun anak-anak yang learning disability, hantar kepada PDK. Tetapi PDK sebenarnya ada masalah. Dari sudut kita tak nafikan peranan dia, tetapi dia perlu diupayakan lagi dengan penambahbaikan beberapa hal. Misalnya peruntukan perlu ditambah lagi. Misalnya dari segi kepakaran guru, kebanyakan guru-guru PDK tidak pakar. Lepas SPM jadi guru, gaji mereka juga kita perlu tuntut untuk mereka untuk sistem sokongan tu. Bila kita cakap isu ini, bukan hanya OKU saja, tak, sistem tu lagi. Sistem tu kita kena betulkan. Gaji guru PDK sangat rendah. Murid yang perlu tidak ditangani banyak. Jadi soal pendidikan pula. Okey, masalah pendidikan khas. Dia tak sama tau. Antara OKU Pulihanta dengan OKU Kursi Roda ataupun OKU DEF, dia ada hal-hal yang berbeza. Walaupun ada common understanding, misalnya mendapatkan isu pendidikan, tetapi bagaimana isu pendidikan itu diterapkan berbeza. Macam OKU Pulihanta khususnya berbeza. Kami lebih cenderung untuk kepada apa yang disebut sebagai inclusive education. Maknanya macam saya melalui pendidikan di peringkat awal adalah pendidikan khas, pendidikan khas darjah 1 sampai darjah 6. Daripada tingkatan 1, 5 adalah inklusif. Yang dikatakan inklusif ni, kita seorang-seorang pelajar blind, 39 lagi adalah common. Lepas tu di sekolah tu ada yang dikatakan sebagai bilik resource, di mana buku-buku ataupun kita buat homework ke apa akan ditranscribe ataupun ditulis pindah kepada tulisan biasa. Jadi kita ada excuse hantar homework lah. Kalau orang biasa esok kena hantar, kita 2 hari. Okey, dia kebaikan inclusive education ni dah lama di Malaysia, dalam konteks Malaysia dah lama, sekitar dalam 60-an dah ada. Dan sekolah orang kurang upaya Pulihanta dan seterusnya, yang paling awal lah saya kira, sejak tahun 50-an dah ada.
seorang Brigadier General yang cedera sebagai mangsa perang dunia telah dihantar oleh British untuk mengajar huruf Braille di Princess Elizabeth School di Johor Bahru. Itu yang pertama. Okey. Sebab tu kita kena rincikan benda tu. Dia tengok kategori. Itu juga dalam kes-kes yang OKU lain kita tengok. Sebab tu kajian ni penting. Kajian ni penting. Sebab bila saya katakan dia lontarkan pendidikan, lontarkan kementerian OKU tu, dalam kementerian tu dia akan buat research dan di situ, dan saya pernah lontarkan ini kali kedua saya lontarkan bahawa sebenarnya di peringkat universiti pun sendiri sebenarnya dah kena ada apa yang dikatakan sebagai fakulti yang kaji tentang orang-orang upaya. Saya sebut perkara ni dengan Profesor Prof kalau setuju Yusuf Layak. Dia mengangguk dia setuju. Jadi maknanya idea ni tak boleh dibuat tanpa ada struktur yang baik. Kalau hanya dalam konteks macam masih lagi dengan JKM, tak mampu. JKM tidak dihormati untuk dia tak mudah untuk pergi kepada kementerian-kementerian lain untuk engage, develop, advokasi isu-isu gitu. Kan? Jadi dalam isu pendidikan tadi saya kira kena ada research yang lebih mendalam dalam komuniti OKU bagaimana, kaedah bagaimana. Itu berbeza-beza. Kita tak boleh buat apa yang disebut sebagai pemikiran lambat. Kita tak boleh lambatkan perkara itu. Sebab tu isu kita terlalu kompleks sebenarnya. Terlalu kompleks dan kita tak boleh analisa isu OKU secara lambat. Jangan tengok macam isu OKU tak sedekah tadi. Kena analisa apa yang sebenarnya berlaku isu tu. Jangan dijebak dengan pemikiran lambat. Overall lah, apalah, gini. Ataupun percaya sangat dengan media-media semasa. Dekati sendiri. Macam sekarang ni, hari ni, panggil OKU ataupun komuniti yang terlibat, biar mereka bercerita sendiri daripada side mereka, kemudian banding dan analisa. Saya rasa itu lebih baik. Terima kasih. Next question, mungkin ada soalan daripada audience. Saya nak ucapkan kepada anda yang bersedia. Terima kasih sudah datang. Oh, ada mic di situ. Okey. Okey, soalan saya berkaitan dengan pendidikan juga. Melalui kenyataan Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Tinggi seramai 41,573 orang, dia telah diterima masuk ke IPDE untuk pengajian ijazah peringkat pertama bagi sesi akademik 2013-2014. Ini sesi akademik tahun lepas. Tapi daripada jumlah 42,000 tu, hanya seramai 68 orang mahasiswa orang kelainan upaya yang diterima masuk ke IPT. Soalan saya di sini ialah sejauh mana pada pandangan Abang Rosli, sejauh mana kesedaran anak-anak muda atau lebih khusus lagi mahasiswa ini terhadap mahasiswa ataupun rakan-rakan mahasiswa OKU yang ada di IPT tersebut. Dan sebab kelihatannya situasi sekarang selepas zaman pilihan raya kampus yang lalu, di mana yang bertanding tu semuanya sibuk memperkatakan academic freedom, sibuk memperkatakan hak-hak asasi pelajar, mahasiswa, sibuk memperkatakan hal-hal kebajikan mahasiswa. Jadi saya ingin tahu sejauh mana perkara-perkara itu disebut, mereka masukkan sekali golongan OKU dalam tuntutan-tuntutan yang mereka perkatakan itu. Mungkin Abang Rosli boleh beri komen. Saya ada duit RM10. Saya dah belanja. Saya ada lebih sikit. Nak masuk nak pergi bank, macam maju. Bagi je lah siapa-siapa. Dah ada lebih. Saya ada RM10. Tapi saya dah decide
saya akan cuma belanja RM7 dan RM3 ni hak orang, bukan duit saya. Maksud saya begini, inilah masalah selagi mana kita meletakkan OKU hanya sebagai lebihan, hanya sebagai sisa, hanya sebagai yang paling hujung sekali untuk kita berikan. Lalu apa-apa dasar sahaja, apa-apa hal yang kita nak buat, kita tak akan bagi OKU. Kita akan fikir untuk mereka. Sebab hak mereka diciptakan oleh orang sempurna. Mereka tak ada hak, mereka ada simpati je. Kenapa kita nak bagi mereka? Mereka boleh buat apa? Itulah bahasa-bahasa bawah sedar yang sebenarnya malu nak dibuka oleh orang. Satu jangan hairan misalnya, kalau apa-apa perkara pasal isu OKU tidak dilibatkan bersama. Ataupun kalau dalam agenda mahasiswa sendiri, tak ada agenda pasal isu OKU. Satu mungkin dia tak sedar ada OKU yang masuk universiti. Sebab ketidakupayaan telah dianggap sebagai satu bentuk yang, saya nak cakap macam mana, ada yang dia menganggap begini lah, ada setengah saya lowkan, saya mudahkan cara. Ibu bapa yang kadang-kadang jadi malu dapat anak OKU, mereka ada anggapan bahawa dapat anak OKU adalah satu bentuk sial, satu bentuk yang sangat kira tak boleh diterima oleh mereka. Bagaimana benih yang baik tak menghasilkan buah yang baik. Itu antara saya rasa bawah sedar yang sebenarnya ramai dikongsi oleh orang secara dia tidak sedari. Jadi pasal mahasiswa, pasal saya rasa ini juga peranan komuniti OKU sendiri. Tadi saya bercakap soal masyarakat. OKU Bangkit bukan hanya bercakap soal public awareness, kesedaran awam saja. Kita juga bercakap tentang sikap OKU sendiri terhadap diri mereka. Kita juga minta OKU menilai balik paradigma mereka sendiri. Mereka harus bertegas untuk dilayan sebagai hak, bukan sebagai simpati. Itulah awal sebenarnya. Lalu mereka harus bangkit. Itu nama bangkit ini. OKU Bangkit, bangkitlah untuk menyatakan pandangan dan pendirian sikap terhadap hak mereka. Oh, tak boleh, orang tak faham ni kita. Itu biasa saya dengar alasan kawan-kawan. Kalau kau tak cerita, mana orang tahu? Kalau kau tak menulis, mana orang tahu? Kalau kau cuma pendam dalam hati, takkan orang datang nak pergi korek. Dia juga sebenarnya satu bentuk fenomena. Kenapa OKU kebanyakannya banyak menyimpan kisah-kisah hidup mereka dalam diri mereka? Sebab diskriminasi itu terlalu tebal, terlalu kompleks, sehingga mereka dah rasa putus harap. Itu saya kata kesan psikologi yang sangat berat. Lalu mereka sebahagiannya hidup dalam komuniti sendiri, tak terjaring dengan komuniti orang bukan OKU. Mereka rasa tersisih. Sebab bagaimana sendiri pun manusia dia nak hak dia. Jadi katakan kanak-kanak yang tidak aktif balik pun dia nak hak dia. Dia pun akan bersungguh juga, ayah dia semarah saya je. Dia pun akan bersungguh juga, betul tak? Ini kan OKU. Itu simple logik lah. Jadi bagi konteks gerakan mahasiswa sebenarnya dalam konteks ialah bagus. Di peringkat dulu, masa awal-awal dulu tak ramai belajar OKU masuk universiti.
Satu, alasan universiti kemudahan tak ada, facilities tak ada. Ada kes-kes dulu juga sebenarnya mungkin anda tak tahu, biasa anda tak tahu, dinafikan masuk. Ada kes di ITN, kita lawan benda tu kat media, bising, oh kerajaan kata tak, kita dasar, kita benarkan semua. Tapi pelaksanaan di mana? Lepas tu, mana-mana misalnya kalau kawan yang ada, rasanya menyertai, bawa mereka, biasakan mereka menyertai masyarakat. Itu antara saya rasa langkah yang tak perlu ada kuasa politik pun buat benda tu. Terima mereka secara seadanya, bawa mereka berbincang, tanya pandangan mereka, berikan rasa percaya diri mereka pada diri mereka, menjadi pendengar yang baik. Saya rasa itu antara langkah-langkah yang bukan hanya mahasiswa saja boleh buat, orang awam kan. Saya bagi contoh mudah saya sendiri. Saya tak pandai bercakap sangat sebenarnya, tapi bila dah biasa sangat orang bagi mikrofon, jadi bila mikrofon lah suka bercakap. Dan tak sedar bahawa sebenarnya saya pandai cakap, boleh betul-betul dan tak gugup. Dulu saya gugup, tapi oleh kerana kita dah dibiasa, dilatih. Itu yang saya sebut dengan kawan ni, bahawa dengan Faiz, bahawa ini yang konsep, dikatakan konsep pendidikan sepanjang hayat. OKU ni, dia kena belajar sampai dia mati. Proses pembelajaran itu bukan hanya proses belajar baca ABC, baca buku. Maknanya lebih luas lagi semua. Saya rasa terjawablah soalan tadi. Dan soalan sebelum tu, anda boleh Google, saya ada yang menarik juga untuk kawan-kawan universiti buat research. Dalam laporan Kementerian Pengajian Tinggi tentang data OKU, anda boleh cari di internet. Saya rasa ada beberapa data yang saya rasa macam tak masuk akal tentang data-data OKU. Misalnya, OKU kelihatan boleh jadi pakar farmasi, bidang kerjaya yang mereka terukai. Saya rasa macam, saya tak tuduh menipu, tetapi macam ada kesilapan data kat situ. Jadi minta siapa-siapa yang pandai statistik analisa balik itu. Jangan biarkan data-data itu biar sahaja tanpa dianalisa oleh keradaan-keradaan universiti. Saya sendiri lihat dan saya dah minta beberapa orang kawan saya analisa, dan mereka memberi respon yang sama, macam ada ketidaktelusan dalam data tentang berkaitan OKU di peringkat maksudnya pelibatan OKU di universiti tadi. Itu sajalah saya nak bagi komentar pasal itu. Ada lagi? Ada, tapi mungkin dia malu je sebenarnya. Kakak-kakak, kalau malu agak tulis je. Alang-alang macam bahasa cinta kan. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya agak kaku dengan Saudara Rosli. Jadi antara yang dipilih lah artinya yang cakap berjaya lah. Kalau kita tengokkan video sekarang, ada yang pandai ambil kesempatan dan ada yang tak pandai ambil kesempatan. Macam manusia biasa, macam kita orang, dan kita adalah sama isi Allah SWT. So saya punya pengalaman, sebab dulu saya pernah belajar sekolah agama, dan guru saya nama dia Hafiz, Ustaz Hafiz. Dia pun Alhamdulillah 30 juzuk. Dan dia baca Quran, gunakan Quran yang apa lagi? Saya tak ingat lah. Quran yang sentuh tu, Braille, tak nama saya lah. So saya tanya Ustaz saya tu, Ustaz Hafiz. Ustaz Hafiz ni belajar Alhamdulillah 30 juzuk. Sekarang dia jadi Ustaz, lepas tu sebelum ni belajar luar negara semua sekali. Lepas tu dia kata, tak saya susah ke? Dia keluarkan satu ayat dekat saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan bebankan kamu kalau melainkan apa yang kamu mampu pikul. So saya terfikir sebab tahun lepas, saya ada
lalu dekat jalan salah satu dekat Ringkit lah, saya tak ingat tempat tu. Saya berjumpa dengan seorang pengemis. Kan, pengemis. Bukan maaf lah. Tapi dia juga orang kurang upaya. Dan dia tak ada kaki sebelah lah. Saya tanya kat pengemis tu. Saya tanya, abang, kenapa abang tak cuba untuk bekerja ataupun cuba cakap untuk pergi ke besar-besar betul? Dia kata, abang ni dah cuba tapi tak dibantu. Kenapa abang tak cuba bekerja? Dia kata, abang nak cari kerja tapi abang nak cari kerja yang sangat senang. Bagilah kerja abang yang senang. Tapi bagi saya situ detik-detik hati saya kan. Kalau kita ni manusia, kita susah. Dan kalau kita susah, apa-apa saja kita akan ambil. Tapi sesetengah orang dia mengambil yang mudah. Tak kira lah siapa saja, dia akan ambil yang mudah untuk mencapai kejayaan itu. So macam mana pandangan abang? Sebab saya tengok abang boleh berjaya, kenapa orang lain tak boleh berjaya? Okay, Tak, saya pun rasa saya tak berjaya. Antara gagalis Indonesia lah. Tak, terima kasih lah, itu penilaian anda. Tak ada masalah. Cuma apa yang saya nak kata sebenarnya, OKU ni dia melalui kehidupan yang sebenarnya tak mudah. Dia, saya ibaratkan begini, betapa struggle-nya kehidupan OKU. Seseorang itu tangan dan kaki diikat, kemudian dicapak dalam laut. Kalau anda boleh berenang dengan kaki dan tangan terikat, itulah. Kalau tak, mati je. Itu susah. Susahkan dulu. Itulah dia. Tak ada sistem asal, sistem sokongan yang menyokong kami. Kalau berlaku, nak tengok berjaya di semua itu, keajaiban dia sebenarnya. Dan kalau ada pun, mungkin 20 orang. Tapi kalau ada sistem sokongan, hukum sebab akibat tadi tu, juta lah kita berjaya. Agak-agak lebih hebat dari Einstein, kita boleh bertanya kan? Boleh. Tapi oleh kerana kita rasa tak apalah, takdir, tentu Allah balas suka kat dia, susah. Allah uji semampu dia, ya betul. Saya tak nak fikir benda itu. Dan saya tidak tolak takdir ke apa, tak ada masalah betul itu. Tetapi membangun sistem, saya bagi contoh mudah. Kenapa Umar Maktum, Rasulullah